Start recording. Okay. So hari ni kita masuk pada topik garis lurus. Okay. Saya faham hari tu Ustaz Syah ada maklumkan memang dia dah masuk garis lurus. Basically yang awal-awal dia dah masuk. Okay. Tapi hari ni kita akan ulang sikit. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan garis lurus. Okay. Saya nak tanya satu soalan. Apa yang kita belajar dalam topik tingkatan 2 berkenaan dengan garis lurus? Kamu masih ingat? Apa yang kita belajar masa tingkatan 2 dulu, dia ada melibatkan garis lurus. Siapa-siapa ingat? Bulatan. Bentuk Bulatan bukan. Garis lurus ni dia melibatkan dia ada dua kedudukan. Ada point A, ada point B. So apa yang kita dapat dari point A kepada point B? Kecerunan. Good. Okay, good Aziza. Kecerunan. Okay. So di dalam topik garis lurus, kita akan jumpa balik kecerunan dan anak-anak dia lah lebih detail daripada itu. Okay. So next. Hari ini kita akan belajar membuat perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini adalah persamaan yang kita akan jumpa selalulah sekerap-kerapnya. Okay, dengan kecerunan dan pintasan Y dan seterusnya membuat generalisasi. Okay, yang kedua kita akan menyiasat mentafsir. Okay, senang cerita kita akan jadikan Y sama dengan MX tambah C kepada dua bentuk persamaan ini. Satu lagi yang ini. Okay. Oh, saya nak bagi tahu satu benda juga. Pen handphone saya, anak saya dah hilangkan. So, tulisan saya memang dalam seminggu ni memang tak cantik sebab saya tak beli lagi pen. Okay, so awak jangan komplain lah saya punya tulisan ni sangat buruk sebab dia pakai mouse je. Okay. Aku tak tahulah mana anak aku pergi campak benda tu. Okay, next. Kita masuk garis lurus. Okay, ini adalah ulang kaji pembelajaran tingkatan 2. Yang apa yang kita dah belajar pada tingkatan 2 dulu adalah kecerunan garis lurus. Okay, bila sebut pasal kecerunan garis lurus, dia mesti ada dua titik. Okay, so bila keadaannya untuk mencari garis lurus ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, bila dia bagi dua titik iaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Kalau kita tengok pada gambar rajah, X1, Y1 ini adalah titik bagi A. Okay, dan X2, Y2 adalah titik bagi B. Yang mana kita nak dapatkan kecerunan yang biasanya diwakili dengan huruf M. Okay, ingat, M adalah kecerunan. Okay, dengan formula Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okay, ini yang selalu berlaku. Ramai yang buat X kat atas, Y kat bawah. So jangan salah lah. Y dekat atas, X dekat bawah. Okay, itu kalau diberi dua titik. Tetapi bagaimana nak mencari kecerunan garis lurus sekiranya dia diberi pintasan X dan pintasan Y. Okay, so pintasan kalau awak tengok pada gambar rajah ini, okay, gambar rajah di sebelah kanan ni, pintasan Y ni adalah titik yang kena pada paksi Y, yang mana kita panggil sebagai pintasan Y. Okay, dan pintasan X adalah titik yang kena pada paksi X. Okay, memanglah kat sini biasanya kita akan dapat dua koordinat, betul? Okay, tapi sekarang ni kita akan kenakan yang Y dan X sahaja. Jangan tengok nilai kosong tu. Sebab kosong itu berada dekat paksi ni. Okay. Dia memang koordinatnya kosong berapa? 05 ke? Okay, 06 ke? Okay, dan ni pula dia akan jadi 10 ke mungkin. Boleh jadi 60. Okay, ini adalah kedudukan untuk koordinat. So, rumus untuk kecerunan jika diberi pintasan X dan Y ialah negatif. Dia ada negatif, dia kelebihan dia. Negatif pintasan Y per pintasan X. Okay, next. So, hari ni kita akan masuk bagaimana untuk menentukan kecerunan dan pintasan Y bagi persamaan berikut. Okey, saya tertinggal satu slide. Kita delete ni. Okay, tak apalah. Kita tengok sini. Okey, sekarang ni rumus yang kita jumpa tadi adalah dalam topik ini yang penting adalah ni, awak tengok sini. Y sama dengan MX tambah C. Bila sebut saja persamaan garis lurus, dia mestilah Y sama dengan MX tambah C. Itu je dalam kepala kita. Yang mana, okay, M itu kita belajar tadi, M adalah kecerunan. Okay, dan C adalah nilai bagi pintasan Y. Okay, so bila kita tengok dekat sini, tentukan kecerunan dan pintasan Y. Apa yang perlu kita buat ialah,
kita bandingkan persamaan itu dengan Y MX tambah C. Okay. Yang mana kedudukan yang ini cantik. Cantiknya sebab Y dengan Y dah duduk atas bawah. 3X, MX pun dah cantik lah. Tambah C, 5. So, dekat dalam keadaan ini, M kita adalah 3. Maka kecerunan kita 3. Dan C kita, iaitu pintasan Y, adalah 5. Maka C kita 5. So, M3, C5. Itu satu untuk menentukan kecerunan dan pintasan Y. Okay. So, kita tengok pula untuk soalan yang kedua. Kali ni dia ada sedikit 2 dan 2Y. Dia bukan Y. Okay, kelas. Persamaan garis lurus mesti Y. Bukan 2Y ke, 5Y ke, negatif Y ke, bukan. Dia mesti Y sahaja. Okay, apa yang perlu awak buat ialah, awak kena tukar 2Y ni, okay, 2Y sama dengan 8X tambah 6 menjadi Y. So, untuk kita jadikan 2Y kepada Y, kita bahagikan dengan 2. Sebab itu, 2Y per 2. Ingat lagi saya ajar, bila satu bahagian itu dibahagikan dengan 2, maka sebelah kanan juga akan turut dibahagikan dengan 2. Okay, sebab itulah 8X per 2 tambah 6 per 2. Okay, so 2 bahagi 2 tinggallah 1, maka dapatlah Y sahaja. So 8 bahagi 2 tinggal 4, X kekal. 6 bahagi 2 dapat 3. Baru kita bandingkan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so dalam keadaan ini baru kita nampak cantik. M kita adalah 4 dan C kita adalah 3. Okay, mudahlah kat sini. Okay, kita tengok next. Okay, macam mana? Okay, kali ni tiba-tiba ada negatif. Ada pula soalan dekat F ni ada 4 dengan negatif 4. Okay, yang kat C ni dia ada negatif X. Macam mana nak buat? Okay, so kita sama je. Bila awak dapat persamaan dalam soalan, awak tulis soalan dulu. So, Y sama dengan negatif X tambah 4. Lepas tu, awak susun okay, Y MX tambah C dekat bawah dia. Ini case sekiranya dia dah nampak cantik tau. Nah, dia dah nampak susunan tu sama. Okay, so Y. M ada negatif Ustazah. So, apa nilainya? Ingat, X membawa nilai 1. So, kita punya M adalah negatif 1. Okay, dan C 4. So, C 4. Senang Okay. Seterusnya untuk soalan F. Okay, dia bagi negatif 4Y okay, sama dengan negatif 2X tambah 5. Ingat saya cakap terus tulis soalan dia balik. Adakah keadaan ini mematuhi Y MX tambah C? Tak. Sebab dia ada negatif 4. Okay, kita nak Y, kita tak nak negatif 4. So, apa perlu kita buat? Untuk matikan negatif 4, kita bahagikan dengan negatif 4. Bila sebelah kiri kita dah bahagi dengan negatif 4, maka sebelah kanan turut dibahagikan dengan negatif 4. Okay, so habislah. Yang ni habis, ni habis. Yang tinggal Y. Okay, yang ini jadi negatif, positif. Kat situ jangan tinggal. Okay, so yang kat atas 1, yang kat bawah 2. Sebab itu 1/2. X ni duduk kat luar. Boleh tak kalau kita buat X per 2? Boleh juga. Tapi sekarang ni kita nak nampak bentuk dalam keadaan Y MX tambah C. Okay. So, sekarang ni, ni. Daripada positif, kenapa jadi negatif? Sebab positif, negatif. Jangan lupa benda ni. Okay, so jadi jawapannya M kita 1/2, C kita 5/4. Okay, ada apa-apa soalan? Saya Tak laju ada, sangat Zah. ke? Laju sangat ke saya? Tak. Tak Hafiz dia yang lain? Yang lain ada masalah yang lain? Tak ada. Tak ada. Kalau saya laju sangat awak cakap tau. Dan kalau slide tersangkut pun awak bagi tahu. Okay, next. Apakah kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah... Kejap ya. Okay, tak ada. AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1 dengan Y MX tambah C. Okay. Kat sini dah mula dah dia punya pening sikit. Okay, awak kena faham. Soalan bila disebut perkaitan, maksudnya dia akan suruh awak tukar. Daripada AX tambah BY sama dengan C kepada Y MX tambah C. Atau sebaliknya. Atau daripada X per A tambah Y per B sama dengan 1 kepada Y sama dengan MX tambah C. Okay, atau sebaliknya. Terbalik jugalah. Okay, so benda ni yang
senang tapi biasanya jadi salah sebab positif negatif. Okay, dan sebab tak faham pada konsep. Okay, so kita tengok dulu yang pertama. Okay, dia bagi 2x tambah 3y sama dengan 12. Oh, saya tak salin soalan dia. Okay, soalan dia kalau ikut pada jawapan ini, dia nak dijadikan kepada rumus x per a tambah y per b sama dengan 1. Key dia dekat 1 ni kelas. Okay, bila kita dapat benda ni, okay, so kita nak jadikan dekat 12 ini menjadi 1. Okay, kita nak jadikan dia kepada 1. Okay, apa yang perlu dibuat kalau kita nak jadikan 12 kepada 1? Maka 12 bahagi 12. Okay, bila sebelah kanan saya cakap bahagi 12, maka sebelah kiri akan ikut untuk bahagi 12. Okay, sebab itu 2 per 12, 3 per 12. So, dari sini kita permudahkanlah. Yang ini tinggal 1, yang bawah tinggal 6. Okay, yang ini tinggal 1, yang bawah tinggal 4. Okay, so bentuknya dia nak ialah X per A. Dia tak nak 1 per AX tak. So, kita kena tulis dia dalam bentuk yang dia nak. Okay, so kita jadikan dia X lah. Jangan buat 1 per 6. So, dia tak sama bentuk nanti. So, X per 6 tambah Y per 4 sama dengan 1. So, bila dia dah jadi macam ni, adakah dia mematuhi X per A tambah Y per B sama dengan 1? Ya, dia dah ikut. Okay, so selesai. Itu untuk menukar. Okay, next. Ustazah, Ya. tadi yang AX dengan tambah BY sama dengan C tu apa guna dia? Okey, ini adalah bentuk persamaan. Okey, persamaan asas datangnya daripada Y sama dengan MX tambah C. Okey, soalan ini dia bagi AX tambah BY sama dengan C, which is 2X tambah 3Y sama dengan 12. Dia nak tukar persamaan ini jadi X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, sebab saya lupa nak cut soalan atas tu. Okey, jadi sekarang ni nak senang cerita, persamaan yang satu dia boleh jadi 3. Dia boleh jadi bentuk pertama, bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. So kita akan tukar mengikut kehendak soalan lah. Okey Hafiz? Baik Azhar. Okey. So next, okay, ini pun sama. Dia nak menukarkan, okay, yang ini dia nak tukar kepada Y sama dengan MX tambah C. Ya Allah, tulisan buruknya. Okey. Ni dia nak tukar Y, MX tambah C lah. Okey, awak jangan risau Contoh ni saya ambil daripada buku teks. Okey, soalan dia bagi 3X tolak 5Y sama dengan 15. Macam mana kita nak tukar dia jadi Y sama dengan MX tambah C? Okey, first of all, kita tengok. Dekat depan, okey, dekat depan dia ada X dan Y. Tapi dalam rumus kita nak Y sahaja. So apa yang perlu kita buat? Kita olah. Okey. Saya salah ambil jawapan yang ni. Saya salah ambil jawapan. Ini jawapan untuk 2X tambah 3Y tak sama. Sekejap ya. Buka buku teks sekejap. Mikrofon siapa yang tak off? Bunyi kuat kat kawan-kawan. Okey. Tak tahu sebab saya salah ambil jawapan. Apa ni? Kejap. Garis lurus. Kira jumpa dah. Sekejap saya edit sikit.
Okay. Okay. Nampak tak skrin saya? Nampak 3X. tak? Nampak Nampak. Kali ni dah repair lah. Okay. So dia nak tukarkan masih menjadi X per A tolak Y per B sama dengan 1. Okay. Apa yang perlu kita buat adalah kita susun. Okay. So 3X dengan 5Y ni sama dengan 15. Dah cantik dah. Tak ada masalah. Sebab dia nak X dengan Y. So tak perlu dah. Tapi apa yang perlu kita buat? Kita nak jadikan 15 kepada 1. 15 nak jadi 1 tak payah pening-pening. Dia memang akan bahagi terus dengan 15. So bila sebelah kanan bahagi 15, maka sebelah kiri juga akan dibahagikan dengan 15. Okay, maka awak dapatlah jawapan X per 5 dan tolak Y per 3 sama dengan 1. Okay, saya perasan dalam buku teks ni tadi sebenarnya dia minta 2. Okay, dia minta 2 bentuk. Okay. Sekejap saya zoom sikit. Okay. Dia minta untuk dijadikan Allah. Dah hilang. Terus pelan. Terus. Okay. Ini soalan tadi. Okey, sebenarnya dia minta untuk ditukarkan persamaan kepada bentuk yang pertama dan juga bentuk yang kedua. Okey, so kaedah yang pertama tadi kita dah belajar lah. Yang mana dia nak jadikan persamaan yang asal ini kepada X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, tapi yang soalan yang kedua kita tak berjawab. Soalan yang kedua dia minta untuk tukar kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, bila dia buat macam ni, so cara kaedah atau caranya ialah, okay, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Awak susun dia menjadi YMX tambah C. Jadikan dekat sebelah kiri kita ni Y sahaja. So, bila kita nak Y sahaja, makanya 2X ni akan dipindahkan sebelah kanan. Okay. Bila kita pindahkan sebelah kanan, kita nak kedudukan X tu dekat depan. Okay. Jadi, 2 ni dah positif. Bila bawa sebelah kanan, dia akan jadi negatif. Sebab itu negatif 2X. Tambah 12. Tambah 12 ni sebab 12 ni membawa nilai positif. Okay, so sekarang bentuknya dah cantik. Dah nampak macam dah nak sama. Y sama dengan MX tambah C. Tapi, dia ada 3 dekat depan. Apa perlu kita buat? Kita bahagikan dengan 3. So, 3Y bahagi 3 dapat 1. Ingat, bila sebelah kiri dah dibahagikan dengan 3, maka sebelah kanan juga akan ikut bahagi 3. So, negatif 2 bahagi 3, masih negatif 2 per 3. Okay, 12 bahagi 3 dapat 4. Okay, so masa ni lah baru dia dah mengikut syarat untuk ditukarkan kepada Y sama dengan MX tambah C. Di mana M adalah negatif 2 per 3 dan pintasan Y kita adalah 4. Okay. So, ini untuk contoh bagi soalan yang pertama. Okay. Untuk soalan yang kedua, kita dah pergi pada X per A tolak Y per B sama dengan 1. Tapi kita tak pergi lagi untuk dia menjadi YMX tambah C. Okay. Apa perlu kita buat? Ingat, kita susun. Okay. Susun tak jadi masalah. Yang mana tak ada Y, okay, kita pindahkan sebelah kanan. Sebab kita nak Y sahaja. Ustazah, Y ni negatif. Tak payah takut dengan negatif. Kekalkan aja negatif tu untuk 5. Okay. So, bila awak dah susun, ingat 3 ni positif. Bila lalu sebelah kanan, jadi negatif. Positif 15 masih kekal. Okay. So, bila kita nak hilangkan negatif 5, maksudnya kita kena bahagikan dengan negatif 5. So, negatif jadi positif. Dapatlah kita positif Y. Okay. So, negatif 3X per negatif 5. So, negatif dapat positif. 3 per 5 tak boleh bahagi. Makanya habis terus 3 per 5 X. Dan 15
bahagi negatif 5. Positif, negatif, negatif. 15 bahagi 3, 3. So macam tu je. Okay, senang je sebenarnya. Awak kena alert, lepas tu awak tak boleh salah pada simbol. Biasanya benda ni salah dekat simbol. Okay, ingat bila nak dijadikan kepada bentuk, okay, bentuk yang pertama iaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1, kuncinya pada 1 ni. So awak tukarkan yang C itu kepada 1. Okay. Tapi kalau dia nak jadikan kepada Y sama dengan MX tambah C, kuncinya adalah Y dekat depan. Kita nak dudukkan Y dekat depan. Okay. So next. Kembali kepada slide saya yang tersalah tadi tu. Okay. So yang ini nanti saya akan baikilah. Okey kelas, sekarang ni saya nak awak keluarkan pen dengan pensel. Okey, pen, pensel, kertas lah. Okey, saya nak awak cuba. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C. Untuk soalan yang pertama dulu buat. Okey, cuba buat. X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Agak-agak macam manalah kita nak jadikan AX tambah BY sama dengan C tu. Kalau awak tak boleh buat yang tu, awak cuba buat Y sama dengan MX tambah C dulu. Korang ada kan? Ke korang dah tak ada ni? Ada Azhar. Ada Ustazah. Ada. Dah. Oh, 40 orang kan hari ni. Bagus, bagus, bagus. Ingat tidur ramai. Hari baru hari segar Ustazah. Siapa dapat jawapan? Bagi tahu. Kita nak jawapan Y sama dengan MX tambah C dulu. Oi, dah ke belum? Dah belum? Tak dapat ke? Wow. Belum je. Belum. Itulah. Tadi dengar je kan, tak conteng. Lepas tu bila nak buat, ingat, nak jadikan Y sama dengan MX tambah C. Sedangkan persamaan ini, dia ada pecahan. Macam mana kita nak matikan pecahan tu? Saya tak nafikan lah, dia agak sedikit susah dekat sini. Bila kita nak matikan pecahan, mula-mula sebelah kiri ni, kita kena samakan penyebut. Sebab dia dekat sini tambah kan? Okay, samakan penyebut dulu. Adakah 6 nak jadi 3? Mestilah 3 jadi 6. So, bila 3 nak jadi 6, maksudnya 3 darab 2. Bila 3 darab 2, Y pun darab 2. Okay, tu clue dia. Dah sama dia punya dia punya penyebut, baru awak boleh matikan.
Ustazah dah dapat Ustazah soalan yang jawapan A tu. Okey, apa dia Hafiz? Y sama dengan negatif 1/2 tambah 3. Y sama dengan negatif 1/2 tambah 3. Y sama. Okey, betul. Okey, cuba buat untuk AX tambah BY sama dengan C. Kita tengok. Ada yang dapat tak? Oh, Alif siap tulis. Saya tak nampak. Alif dapat X tambah 2Y sama dengan 6. Ini untuk persamaan yang mana ni, Alif? Persamaan yang pertama ke? Yang YMX tambah C ke? Okay. Alif, bila awak dah dapat X tambah 2Y sama dengan 6, dia masih tak mematuhi syarat kehendak soalan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. So, awak kena tukarkan X tu pindah ke kanan, Y tu dijadikan, 2Y tu dijadikan Y sahaja. Barulah dia mematuhi soalan, mematuhi syarat lah, which is Y sama dengan MX tambah C. Okay. Saya tak boleh conteng tau, so tak puas hati sikit lah kat sini. Sebab tu saya boleh tunjuk je awak kena buat. Sekejap lagi kita tengok jawapan. Saya dah ada jawapan sebenarnya. Okey, macam mana kita nak jadikan dia kepada A per X, X per A tu? Ada idea? Ni. Asalnya X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita nak jadikan AX tambah BY sama dengan C. Ke ini yang tadi tu jawapan Alif untuk persamaan yang pertama? Alif terus hilang. Alif dapat X tambah 2Y sama dengan 6. Saya rasa betul dah ni. Sekejap ni. Kita tengok. Okey, saya tunjuk sikit. X. Alah, tak ada ke jawapan untuk yang kedua? Saya tak buatlah jawapan yang kedua. Sekejap saya conteng sekali. Tak perasan ni. Okey. X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Nak jadi AX. So, X per 6 tambah 2Y per 6 sama dengan 1. So, X tambah 2Y sama dengan 6. AX plus BY sama dengan C. Okey. Betul lah tu apa yang Alif cakap tadi. Alif ni orang tanya dia diam je. Okey. Untuk jawapan yang kedua, okay, which is kita nak tukarkan persamaan kepada AX tambah BY sama dengan C, jawapannya adalah X tambah 2Y sama dengan 6. Okay, yang ini saya tak ada jalan kerja. Okay. Tapi itulah jawapan dia. Awak boleh cuba Okay, next. Macam mana kita nak jadikan negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1 kepada AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C. Okey. Ini pun saya dah buat dah sebenarnya. Okey. Untuk sekarang pun dah 9 suku. Sekejap ada kelas kan. Okey, kita rushing sikit So, negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Ini untuk mematikan yang bawah ni kita tak boleh terus. Kita tak boleh terus mati. Ingat, ini adalah konsep pecahan. Okey, pecahan apabila ada operasi tambah dan tolak, dia mesti disamakan penyebutnya dahulu. Okey, sebab itulah didarabkan dengan 2 bagi pecahan yang sebelah kiri. Okey. So, bila didarabkan dengan 2, maka negatif 2X tambah Y per 4 sama dengan 1. So, kita nak matikan 4, kita darabkan dengan 4. Okay. So, bila sebelah kiri didarabkan dengan 4, dia akan mansuh. So, sebelah kanan juga akan darab 4. Sebab itu, dapat 4 sebelah kanan. So, yang tinggal adalah negatif 2X tambah Y sama dengan 4. Kita susun balik jadi macam soalan nak. So, kita tinggalkan Y. Okay. Kita bawa negatif 2X sebelah kanan. Maka kita dapat Y sama dengan 2X tambah 4. Okay. So, untuk soalan yang
yang kedua ni, yang bawah ni. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Dia nak tukar kepada bentuk pertama dan bentuk kedua. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, yang ini ada dua jawapan. Okay, yang pertama, Y negatif 2X tambah 8 nak tukar kepada AX tambah BY sama dengan C. Okay, sekarang ni kita susun. Okay, bila kita dah ada macam ni, kita nak susun dia balik. Okay, yang mana ada X itu adalah A. Yang mana ada Y itu adalah nilai B. Dan of course yang tak ada X dan Y itu adalah nilai C. Maka bila kita nak susun, kita tulis, ambil je lah ke depan. So 2X ni positif. So tak ada masalah. 2X tambah 8 Y. Sebab Y kita Y sahaja sama dengan 8. Okey kelas. Kalau awak perasan, soalan asalnya adalah negatif. Kenapa tiba-tiba kita nak dia jadi positif? Sebab dia dipindahkan ke sebelah kiri. So, Y negatif bila pindah jadi positif. Okay, jangan salah dekat sini lah. So, awak bukan boleh terus simply main ambil macam tu je. Awak kena jadikan dia dulu X dan Y sebelah kiri. Baru kita susun kepada bentuk yang dia nak. Okay, so untuk soalan yang kedua, dia minta jadikan kepada pecahan. Okay, so ini pun mudah. Okay, sama juga. Dalam pecahan, X dan Y sebelah kiri. Maka kita bawa X ini pergi sebelah kiri. So, Y tambah 2X sama dengan 8 adalah dia punya persamaan yang baru. Okay, so sekarang ni kita nak jadikan dia 1. Ingat? Okay, pecahan kuncinya C kita akan jadi 1. Maka kita perlu bahagikan dengan 8. So, bila 8 per 8, maka yang lain juga akan dibahagikan dengan 8. So, dapatlah kita Y per 8 tambah X per 4 sama dengan 1. Kena susun susun kepada bentuk dia. Dan yang ini Y kat depan. Sedangkan dalam rumus dia nak X kat depan. So tak ada masalah lah. Pusingkan aja. X per 4 tambah Y per 8 sama dengan 1. Okay. So untuk soalan yang kedua, dia bagi Y sama dengan 3X tambah 6. Ingat? Okay, bila kita nak buat, kita kena bandingkan dengan persamaan yang dia nak. Persamaan yang dia nak Y dengan X sebelah kiri. Maka kita pindahkan 3X pergi sebelah kiri. Jadilah negatif. Daripada sini, baru kita susun dia. Mengikut kehendak soalan. Okay. So, yang ada X adalah A. Yang ada Y adalah B. Dan yang tak ada X, Y adalah C. So, A kita adalah negatif 3X. So, negatif jangan tinggal. Negatif 3X. Dan B kita adalah Y sahaja. Tambah Y sama dengan 6. Okay. Dan untuk yang kedua sama juga. Kita pindahkan dulu 3X ke sebelah kiri. Jadikan 6 kepada 1. Dapatlah kita jawapan akhir. Negatif X per 2 tambah Y per 6 sama dengan 1. Okay. So, untuk hari ni, itu sahaja dulu. Kita belajar berkenaan cara nak tukar-tukar. Okay. Cara nak balik-balikkan persamaan mengikut kehendak soalan. Okay. Sorry lah, slide saya ada yang tak lengkap. Okay. So, nanti saya cuba repair balik slide. Okay. Tapi untuk latihan tak ada masalah lah. So, hari ni latihannya ada 3 soalan sahaja. 3 soalan kali 4, 12 soalan. Okay, 12 soalan ni mudah je lah sebenarnya, tak susah pun. Guna konsep yang tadi. Tapi awak ingat 12 soalan ni dia ada 2 jawapan yang dia nak. So, 12 kali 2, 24. Okay, yang pertama dia nak jadi macam ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan YMX tambah C. Yang kedua dia nak jadi pula AX tambah BY sama dengan C dengan YMX tambah C. Yang ketiga dia nak jadi yang pelik kepada yang YMX tambah C kepada 2 bentuk persamaan yang tadi. Okay. So ini adalah homework hari ini yang saya nak dihantar sebelum jam 5.30 petang. Boleh ke tak boleh? Ke tak cukup masa? Tak cukup sebab ada kerja lain. Okay. Kalau macam tu saya bagi sampai besok pagi? Boleh? Besok pagi boleh sah. Okay. Besok pagi pukul berapa tu? Sebab saya nak... 8-9. Lepas ni awak, saya takut awak tak bangun. Saya bagi pukul 10. Esok pukul 10. Okay, tolong hantar. Sebab kali ni dia record, dia digit sikit sebab saya minta homework dihantar dekat ID Delima. Okay, ID Delima. Ingat Jangan salah pula. Okay. Ada yang dah left ke tadi
So siapa yang baru masuk, asal macam ada bunyi tu. Okay, siapa yang baru masuk, saya akan send lagi sekali link kehadiran. Okay, dan saya minta untuk isi. Dekat ruangan message tu, saya ada hantar. Okay, tolong isi sekarang. So untuk kehadiran ini dikira okay, bagi yang masuk Google Link lah. So budak yang masuk Google Link je dapat link untuk Google Form ni. So awak boleh isi. Ada apa-apa soalan lagi kelas? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau awak ada masalah boleh PM saya. Kalau Telegram saya macam tak function sebab Telegram ni kadang-kadang tak alert sangat. Awak boleh WhatsApp lah. Kalau tak ada apa-apa insyaAllah saya reply. Tapi kalau hari ni saya tak reply tu, saya minta maaf sebab kejap lagi saya lagi klinik. Okay? So itu dulu untuk hari ni. Jangan lupa isi kehadiran. Hantar homework dekat ID Delima. Saya akan buka classwork dekat situ. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Azhar. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Azhar. Terima kasih Ustazah.